Assalamualaikum dan selamat petang semua ibu bapa yang dihormati. Terima kasih kepada semua ibu bapa yang dapat meluangkan masa bagi mendengar taklimat secara atas talian pada petang ini. Walaupun taklimat ini tidak dijalankan secara bersemuka, diharap ibu bapa dapat menerima segala input dan maklumat penting berkaitan prasekolah. Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada semua murid yang telah berjaya dipilih memasuki prasekolah SK Seri Bonus bagi tahun 2021. Selamat datang semua. Baik, kita mulakan taklimat pada hari ini iaitu akan tertumpu kepada 3 perkara utama iaitu pengurusan prasekolah, takwim dan aktiviti dan juga kurikulum prasekolah. Baik, kita mulakan dengan pengurusan prasekolah. Saya perkenalkan barisan pentadbir SK Seri Bonus iaitu Datin Malihan binti Datuk Mustafa, Guru Besar SK Seri Bonus, Encik Azlan bin Desa, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, Encik Mazirul bin Haji Muhammad Muayyuddin, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dan Puan Mimi Saliza binti Abdul Rahman, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum. Untuk makluman semua, terdapat 2 buah kelas prasekolah di SK Seri Bonus yang memuatkan seramai 25 orang murid bagi setiap kelas, iaitu kelas pertama Prasekolah Seri Anggun Bestari dan kelas yang kedua Prasekolah Seri Anggun Ceria. Di mana setiap kelas ni mempunyai seorang guru prasekolah, guru pendidikan Islam dan juga pembantu pengurusan murid. Saya perkenalkan tenaga pengajar di prasekolah iaitu yang pertama bagi Prasekolah Seri Anggun Bestari, Teacher Aina itu saya sendiri, Ustazah Liana dan Puan Siti Nur Azwa. Bagi Seri Anggun Ceria, saya perkenalkan Cikgu Siti, Ustazah Alia dan juga Puan Azrin. Baik, seterusnya kita lihat pula peraturan-peraturan di prasekolah. Yang pertama ialah waktu persekolahan. Waktu persekolahan di prasekolah iaitu bermula pada pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari. Oleh itu, murid diminta untuk hadir lebih awal untuk bersarapan di prasekolah iaitu pada pukul 7.30 pagi. Pada hari Isnin pula, murid dikendaki hadir lebih awal iaitu lebih kurang dalam 7.10 pagi kerana murid terlibat dengan perhimpunan rasmi sekolah. Maklum kepada guru sama ada murid itu menaiki van, bas, kereta atau berjalan kaki. Kedua, kehadiran. Kehadiran murid adalah direkod setiap hari. Jika murid tidak hadir ke sekolah, pastikan diberi surat cuti sakit atau tidak hadir kepada guru kelas masing-masing. Dan perlulah dimaklum kepada guru. Ibu bapa juga perlulah maklum kepada guru sekiranya anak diambil oleh orang lain semasa pulang. Contohnya, kalau ibu bapa ada hal kecemasan dan anak akan diambil oleh pakcik, nenek dan sebagainya, sila maklum kepada guru kelas masing-masing. Baik, supaya aspek keselamatan lebih terjamin dan kami juga akan menyediakan buku keluar untuk murid tersebut dan perlu ditandatangani oleh orang yang mengambilnya. Ketiga ialah makanan. Makanan adalah disediakan di prasekolah iaitu 2 kali sarapan pagi dan juga pada waktu rehat dan kudapan lebih kurang dalam jam 10 pagi.
Murid tidak dibenarkan membawa makanan ataupun bekal ke sekolah, sama ada bekal dari rumah ataupun makanan yang dibeli dari luar. Mana makanan di prasekolah disediakan berpandukan menu penyediaan makanan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jika murid mempunyai alergi ataupun alahan makanan, sila maklum kepada guru. Air minuman boleh dibawa ke prasekolah tetapi hanya air masak sahaja. Air manis tidak dibenarkan, ya. Yang keempat ialah peralatan. Alat tulis seperti pensel kayu, pemadam, pembaris, pengasah, gam iaitu glue stick, ya, warna pensel perlulah dibawa pada hari pertama persekolahan dan ditinggalkan di kelas. Murid juga perlu membawa selipar tandas dan pastikan tidak licin. Ubat gigi kanak-kanak dan berus gigi berpenutup. Namun begitu, segala keperluan ini adalah tertakluk kepada guru kelas masing-masing. Jika tidak diperlukan, akan dimaklum kemudian oleh guru kelas tersebut. Semua peralatan perlulah dilabelkan. Kelima, pakaian. Okey, pakaian bagi murid di prasekolah ialah t-shirt putih berkollar iaitu sama ada berlengan pendek ataupun berlengan panjang. Lencana sekolah perlu dijahit di sebelah kiri baju. Lencana bolehlah dibeli di kedai buku sekolah, ya. Tanda nama pula dijahit di atas lencana dan akan diambil tempahan oleh guru kelas nanti. Seluar panjang tracksuit berwarna biru gelap juga boleh dibeli di kedai buku sekolah ataupun boleh dibeli di luar. Kasut dan stoking berwarna hitam ataupun kasut dan stoking berwarna putih. Jika ibu bapa memilih untuk membeli kasut berwarna hitam, pastikan stoking juga berwarna hitam. Jika memilih untuk membeli kasut berwarna putih, pastikan stoking juga berwarna putih. Bagi murid yang memakai tudung, perlulah memakai tudung sarung dan anak tudung putih. Dan tudung perlu dimasukkan ke dalam baju supaya lebih kemas, ya. Rambut juga perlu kemas dan mengikut potongan seperti murid sekolah rendah. Potongan berfashion adalah tidak dibenarkan. Sekali lagi diingatkan, semua peralatan murid perlulah dilabel. Contohnya, kasut dan juga stokin perlu juga ditulis nama supaya tidak tertukar kemudian nanti. Ini ialah contoh pakaian murid prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Ya, jadi ibu bapa semua boleh memilih sama ada nak membeli baju berlengan panjang ataupun berlengan pendek. Tapi pastikan berkollar. Okey, yang di sebelah kanan tu ialah contoh baju yang diguna murid terdahulu di mana semasa ni ibu bapa bersepakat untuk menempah kepada seorang pembekal. Tapi disebabkan oleh keadaan situasi sekarang, jadi lebih elok ibu bapa membeli sendiri baju prasekolah di luar iaitu t-shirt putih dan membeli sendiri lencana di kedai buku dan jahit. Baik, seterusnya kita lihat pula takwim dan aktiviti. Seperti yang semua maklum, kita sepatutnya memulakan sesi persekolahan 2021 pada 20 hari bulan Januari secara bersemuka. Akan tetapi disebabkan pelaksanaan PKP, sesi prasekolah ataupun persekolahan kita terpaksa dijalankan secara PDPR ataupun pembelajaran di rumah. Itu sebentar lagi saya akan terangkan berkaitan dengan PDPR ini, ya. Jadi kita lihat secara keseluruhannya di sini, sesi persekolahan bagi tahun 2021 ialah sebanyak 42 minggu dan ia dilaksanakan secara bersemuka dan juga PDPR.
Sekarang kita lihat pula antara aktiviti prasekolah pada tahun 2021. Okey, aktivitinya ialah seperti aktiviti program bijak membaca, program adik suka sekolah iaitu kehadiran penuh ke sekolah ya, program bijak matematik, program I Can Read, program Ihya Ramadan dan juga PDPC, PDPR secara projek. Selain daripada itu, aktiviti lain adalah seperti sambutan hari jadi, sambutan hari kanak-kanak, jamuan hari raya, jamuan akhir tahun, hari terbuka prasekolah dan juga sukaneka prasekolah, lawatan sambil belajar, semarak merdeka, mini perkemahan dan akhir sekali apresiasi prasekolah. Okey, seterusnya kita akan melihat pula tentang kurikulum prasekolah. Untuk makluman, semua kelas prasekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia menggunakan kurikulum yang sama iaitu KSPK, Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan, di mana peruntukan waktunya ialah selama 4 jam sehari. Terdapat 6 tunjang di dalam kurikulum ini iaitu komunikasi. Di dalamnya ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil. Tapi bagi murid di sekolah kebangsaan hanya menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Seterusnya, tunjang sains dan teknologi iaitu sains awal dan matematik awal, tunjang fizikal dan estetika iaitu fizikal kesihatan dan kreativiti estetika, tunjang kerohanian, sikap dan nilai iaitu pendidikan Islam bagi murid beragama Islam dan pendidikan moral bagi murid yang bukan beragama Islam, tunjang kemanusiaan dan juga tunjang keterampilan diri. Manakala bahasa pengantar di prasekolah ialah bahasa Melayu sebanyak 50% dan bahasa Inggeris sebanyak 50%. Bahasa pengantar bermakna guru gunakan sebanyak 50% bahasa Melayu dan 50% bahasa Inggeris semasa berinteraksi dengan murid sewaktu sesi pembelajaran dilaksanakan. Baiklah, seterusnya ialah kita melihat pentaksiran prasekolah. Apa itu pentaksiran ya? Pentaksiran prasekolah ini ialah dijalankan sepanjang tahun iaitu secara berterusan. Iaitu secara pemerhatian dengan menggunakan instrumen yang disediakan seperti rekod anekdot, catatan pemerhatian, senarai semak dan lain-lain. Segala rekod ini akan disimpan di dalam portfolio individu murid. Perbincangan berkaitan dengan perkembangan anak-anak adalah semasa hari terbuka dan juga sepanjang tahun. Bermakna ibu bapa dialu-alukan untuk berbincang dengan guru kelas masing-masing berkenaan dengan perkembangan anak masing-masing. Bukan hanya semasa hari terbuka tetapi pada bila-bila masa. Ya. Ingin saya ingatkan di sini, ujian peperiksaan secara formal adalah tidak dijalankan di prasekolah. Baiklah, saya teruskan pula dengan pelaksanaan PDPR prasekolah. Okey, seperti yang saya katakan tadi bahawa sesi persekolahan pada tahun ini dimulakan dengan PDPR iaitu pembelajaran di rumah. Okey, bagi prasekolah, PDPR ialah selama 1 jam sehari iaitu maksimum dan saya tetapkan pada pukul 10 hingga 11 pagi bagi murid prasekolah. Diharap ibu bapa dapat memastikan anak-anak lebih bersedia ya untuk belajar dan menerima input yang guru berikan. Okey, pelaksanaannya ialah
sama ada atas talian, luar talian ataupun gabungan kedua-duanya. Contohnya atas talian tu kita perlukan internet lah, seperti kita gunakan Google Meet ya. Dan luar talian pula adalah seperti lembaran kerja yang diberikan, modul, kuis dan sebagainya. Selain pada itu, bahan yang diberikan adalah ringkas, mudah diperolehi. Oleh itu, pelaksanaan PDPR memerlukan ibu bapa mempunyai peranti ya, dan juga memerlukan aplikasi WhatsApp untuk mudah mendapat segala maklumat dan tugasan. Dan tugasan juga akan dimaklumkan di dalam grup WhatsApp kelas masing-masing. Apa pula peranan ibu bapa ketika PDPR? Saya sedia maklum, tidak semua ibu bapa yang work from home ataupun bekerja dari rumah. Mungkin ada beberapa cabaran dan kekangan ketika pelaksanaan PDPR ini. Walau bagaimanapun, jika terdapat aktiviti bolehlah dijalankan kemudian. Contohnya pada waktu petang ataupun malam selepas ibu bapa pulang dari kerja. Tapi perlulah dimaklumkan terlebih dahulu kepada guru kelas masing-masing. Kami sangat berharap kita kan sama-sama membantu dan bekerjasama agar murid-murid memperolehi faedah daripada PDPR ini. Supaya apabila buka sekolah nanti, semua murid telah memperolehi kemahiran-kemahiran asas dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih lancar lagi. Jadi guru tak perlulah lagi mengulangi kemahiran asas dan murid telah pun menguasai segala kemahiran tersebut di rumah melalui PDPR. Dan guru boleh terus mengajar kemahiran-kemahiran yang seterusnya. Oleh yang demikian, peranan ibu bapa adalah amat penting untuk mengambil maklum segala tugasan dan makluman yang diberi oleh guru. Ibu bapa juga perlu menyediakan bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan PDPR. Ya, contohnya kertas, alat tulis dan sebagainya. Ibu bapa juga adalah digalakkan ataupun mesti membimbing anak-anak di rumah supaya mereka dapat melaksanakan atau menjalankan aktiviti yang diberikan. Interaksi di antara ibu bapa dan anak amatlah penting. Begitu juga interaksi antara ibu bapa dan guru. Jadi semasa PDPR, interaksi amatlah penting. Jika terdapat apa-apa permasalahan dan pertanyaan, boleh berhubung terus dengan guru. Dan semasa di rumah, ibu bapa perlu berinteraksi semasa proses pembelajaran. Akhir sekali, ialah maklum balas. Maklum balas adalah penting kepada guru bagi membolehkan guru itu menjalankan pentaksiran ke atas anak murid mereka, iaitu anak tuan-puan ya. Jadi berikan maklum balas kepada guru setelah selesai menjalani PDPR di rumah. Dan ibu bapa amatlah digalakkan memberi gambar ataupun video kepada guru sebagai evidence bagi menjalankan pentaksiran. Jadi saya amat berharap ibu bapa dapat memberikan komitmen sepenuhnya terhadap PDPR ini, di mana kami sebagai guru juga mempunyai cabaran untuk melaksanakan PDPR ini. Namun kami akan cuba laksanakan yang terbaik dan semampu yang boleh. Tambahan tahun ini agak berbeza dengan PDPR tahun lepas. Ya, di mana tahun lepas kami telah mengenal anak murid kami. Tetapi tahun ini murid tak kenal guru dan guru juga belum mengenali anak murid. Inilah cabaran terbesar yang kami hadapi. Ya, jadi kami tak tahu di tahap mana murid-murid berada dan memberi sedikit kesukaran untuk kami merancang aktiviti pengajaran. Tetapi kami percaya dengan sokongan dan kerjasama daripada ibu bapa, PDPR ini akan dapat dijalankan dengan baik sekali. Mudah-mudahan, insyaAllah. Sekian saja dari saya, Teacher Aina, Guru Prasekolah SK Sri Bonus.
Jika ada sebarang persoalan atau kemusykilan, bolehlah berhubung terus dengan kami dengan cara yang berhemah. InsyaAllah kami akan cuba menyelesaikannya. Terima kasih kerana mendengar dan semoga kita dapat bekerjasama dengan baik. Sekian, terima kasih.